للمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. أما بعد. Saya muliakan Rustia daripada Kompleks HIG Langkawi. Saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, seluruh warga daerah Langkawi yang datang untuk kuliah duha pada pagi ini. Alhamdulillah, di penghujung bulan Syaban ini akhirnya kita bertemu. Tinggal lagi 5 hari lagi kita nak sambut Ramadan. 5 hari ini sebelah tangan lagi dah. Terasa sangat-sangat Ramadan ni dekat dengan kita. Saya di Jabatan Agama dalam seminggu 2 ni, ketika duk semak takwim buka puasa dan takwim buka puasa hak selai sekeping tu, duk terasa macam esok lusa kita nak kena puasa. Tapi sebenarnya inilah saat yang kita tunggu. Ramadan ni bulan yang kita tunggu, dan kita sangat-sangat menantikan supaya kita dapat puasa, dapat buat ibadah sampai ke penghujung Ramadan. Hari Rabu kalau tidak silap saya, kita akan tengok anak bulan. Di Langkawi pun ada tempat tengok anak bulan, iaitu tempat yang paling barat di Malaysia. Kalau tempat lain nampak ke, tempat lain tak nampak ke, kok mana pun mereka kena tunggu orang Langkawi tengok dulu sampai habis dah matahari jatuh di Langkawi, baru orang lain kena istihad. Sebab tempat yang paling akhir di Malaysia, yang paling barat, ialah di Tanjung Cincin, Langkawi. Jadi mereka kena tengok ke, kok mana pun kena tunggu kita habaq baru mereka boleh istihad. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi kitab 30 wasiat Imam Syafi'i yang saya baca di sinilah, kitab yang saya selalu baca di sini, muka surat 52 dah, 52, 30 wasiat Imam Syafi'i, muka surat 32, muka surat 52. Tajuk berkaitan dengan amal soleh sebagai perisai. Okay. Di sini dalam ni diceritakan ada 7 jenis amal soleh yang disebut oleh Imam Ibnu Majah. Sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya amal soleh yang akan menyusul mukmin selepas dia meninggal dunia kelak, di muka surat 50 tu. Sesungguhnya amal soleh yang akan menyusul mukmin selepas dia meninggal dunia kelak ialah, pertama, ilmu yang dia ajar; kedua, anak yang soleh; ketiga, Al-Quran yang dia wariskan atau yang dia jariahkan, ataupun ada setengah ulama kata yang dia wakafkan. Al-Quran yang dia wakafkan. Yang keempat, masjid yang dia bangunkan. Yang kelima, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan. Yang keenam, sungai yang dia alirkan. Dia buat sungai, dia buat sungai ke, dia buat parit ke untuk kegunaan orang. Yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan pada waktu sihat dan masa hidup. Semua ini akan menyusul sehingga dia meninggal dunia.
Bercakap soal ilmu yang bermanfaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap ilmu yang memberi faedah kepada orang lain, apalagi daripada sumber Al-Quran, hadis yang sahih, adalah ilmu yang bermanfaat. Yang pertama disebut ilmu bermanfaat. Saya ulang balik sikit satu muka surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang berat soal menyampaikan ilmu. Perkara ini jelas melalui hadis baginda, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, balighu anni walau ayah. Terima kasih. Takut sakit pasir. Musim dia kot noh, musim kemarau. Dia nak bersin. Anak soleh yang ditinggalkan juga menjadi perkara yang menyusul mukmin selepas dia meninggal dunia. Anak yang soleh dan solehah lah, laki-laki perempuan. Bukan laki-laki saja, laki-laki perempuan. Dia akan jadi orang yang membantu apabila meninggal dunia. Dan ayat 21 surah At-Tur, Allah SWT menyatakan perihal kelebihan orang soleh dan orang yang beriman yang dituntut oleh zuriat keturunan dengan keadaan beriman, kami hubungkan dengan mereka zuriat mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Setiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Surah At-Tur ayat 21. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah mengangkat darjat ibu bapa yang soleh kerana doa anak-anak yang soleh. Jadi mak ayah akan diangkat darjat oleh Allah kalau anak-anak kita doa kat kita. Darjat di mana? Di akhirat. Di akhirat. Anak-anak yang masih hidup di dunia doa kepada mak ayah dia yang dah mati, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat dia di akhirat. Begitu juga meninggikan darjat anak dan cucu disebabkan amal soleh ibu bapa mereka. Ya, Allah Ta'ala jaga keturunan dia kalau dia itu orang yang soleh. Menurut Imam Ar-Razi, ayat ini juga menjadi bukti bahawa kasih sayang ibu bapa yang beriman berterusan hingga ke akhirat. Kecuali yang tak beriman tak bolehlah. Termasuklah anak yang tak beriman, tak boleh tolong mak ayah dia di akhirat. Ataupun mak ayah yang tidak saleh, mak ayah dia orang yang fasik, buat dosa dan tak pernah bertaubat daripada dosa sampai akhir hayat, mati dalam keadaan dosa. Maka di akhirat esok anak-anak soleh sekalipun, dia tinggal anak-anak yang soleh, tak boleh tolong mak ayah dia, tak boleh. Dan ada pernah satu kisah cerita seorang sahabat mai jumpa Rasulullah, dia tunjuk tangan dia yang terbakar separuh. Rasulullah kata, pasal apa? Dia kata, aku mimpi je semalam bila ibuku kena siksa oleh Allah. Aku berada di syurga dan aku pun tak tinggi pangkat. Di syurga dia tak tinggi darjat sebab mak ayah dia bukan orang yang baik. Dia cuma kerja tuang ayak kepada ahli syurga, dia kata. Mak dia yang duduk dalam neraka minta, wahai anakku, ayak yang meleleh lebihan daripada engkau tuang ke orang tu, bagilah aku minum, aku dahaga. Dia pun suar tangan dia bagi kat mak dia, terbakar sebelah tangan dia. Bagi esok tengok terbakar suruh. Dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah tak boleh tolong walaupun mak ayah dia, tapi dia tak boleh tolong walaupun dia orang yang soleh. Dia kerja duk tuang ayak pada ahli syurga, duk tuang, mak dia minta hak lebih tu. Hak lebih yang dia tuang dalam cebok tu. Dia suar kat mak dia dalam mimpi dia. Terbakar tangan dia. Dia suar kat Rasulullah, tunjuk. Rasulullah pegang tangan dia, barulah sembuh. Mana tak boleh tolong? Tolong. Maka tetaplah nikmat ini hanya dikhususkan pada ibu bapa dan anak dan cucu yang sama beriman dan mati dalam keadaan iman saja, seperti jelas kelihatan dalam ayat. Maksud mushaf yang diwariskan. Yang ke berapa? Yang ketiga kata ada mushaf yang kita wariskan atau kita wakafkan. Yang diwariskan merujuk kepada Al-Quran itu sendiri yang disedekahkan oleh individu. Ini tidak kiralah mushaf yang disedekahkan kepada seorang maupun kepada organisasi. Sedekah kat masjid ke, sedekah ke orang ke. Ada setengah orang saja main rumah kita, duduk kat seti di rumah, dia parti Quran. Dia nak Quran tu. Bagi sebuah ambil dia tengok ada elok ambil dia baca, dia balik, dia baca lah, jangan balik dia simpan juga.
kan. Kita yang simpan tu sebab orang sedekah, pergi ceramah dengan Kementerian Dalam Negeri ke apa, dia pasal sedekah Quran elok lah, tak dia nak ada orang minta nak Quran, hak Quran 30 juzuk, hak selai hak satu juzuk tu saya simpan dalam kotak elok-elok, dia ambil 15 juzuk tinggal kat saya 15, tak bagi sampai lah, tak tahu pergi mana tak. Dia main, dia kata bagilah 15 dia nak baca 15 juzuk, dia pun tarik daripada Alif Lam Mim sampailah 15 juzuk surah Kahfi tu, tarik tinggal lah kat saya 15 tu, ada ambil lah 15 tu, duk tunggu bila dia nak main hantar pula. Perasan habis dengan ayat tu lah, perasan dia baca reput habis perasan dia rajin baca kan, selok kan, dia relai. Lepas tu tak ada, tak apalah, ambil lah, kerana jariah yang dikatakan jariah ni diberi kepada orang perseorangan ataupun kepada organisasi. Ulama turut menjelaskan buku-buku agama juga, walaupun bukan mushaf secara khusus, termasuk juga dalam hadis ni. Kita dah baca dah majalah majalah kita belilah ni orang nak baca lah ni. Lepas tu habis dah kita baca, tengok susun banyak dekat 20-30 siri. Lepas tu tak ada siapa nak bagi, pergi bagi kat perpustakaan desa pun boleh, perpustakaan sekolah pun boleh, ataupun pergi bagi kat siapa-siapa yang ada khutub khanah yang orang duk rajin pergi, ya. Di Langkawi ni masjid yang ada perpustakaan Masjid Ulu Melaka dah sekarang dia join dengan perpustakaan negeri, ya. Pasal saya pergi untuk Ulu Melaka, masjid mana ada perpustakaan, satu masjid di sini ada perpustakaan. Kalau kot sebelah Al-Ustaz tu ada juga satu masjid tu, dia join dengan perpustakaan negara. Jadi orang perpustakaan negara mai mana-mana buku yang mereka nak mereka bagi susun dalam perpustakaan masjid. Ni Masjid Terbengau, Masjid Terbengau ni, tengok Masjid Terbengau ada majalah-majalah anak karya baca semua susun dalam tu, dan ada orang jaga dalam tu. Maka kalau kita dah di rumah tak baca, itu suruh buang, jangan buang dalam tong sampah. Apatah lagi kalau ada ayat Quran, simpan buh dalam kotak, dalam kotak elok-elok. Kalau ada ayat Quran semua takut, jangan buang, simpan bagi elok-elok. Nanti kalau nak buat pelupusan ke apa, buat cara elok. Tapi kalau tak ada, sedekah ke orang. Tanyalah masjid-masjid mana nak yang daripada perpustakaan, lah perpustakaan budak-budak pergi baca. Majalah-majalah agama lah yang kita beli. Kalau macam majalah-majalah yang hiburan semua tak payah. Setakat kita tengok sudah lah, majalah fashion ke, majalah jenis masak-masak kan, bagi kita masak sudah lah. Kalau tidak pun baca. Ada setengah ustaz duk kata, ustazah hampa ni dia rajin sungguh lah beli buku masak, tapi masak kat aku saya orang pedas. Belajar masak ni dia kata dengan buku, la ilaha illallah. YouTube ni sentiasa tu ada, tengok orang masak, Hindu masak boleh tengok, Hindu Perak mana tu masak boleh tengok, orang Indon masak tengok, orang masak semua tengok. Rumah dia tak nak masak tu, sayur ayam, sayur pedas, sayur lemak cayak, goreng telur buah toyu pun dia tengok. Hak tu tak payah tengok lah, reti saya apa reti goreng telur buah toyu ya, masak. Tak laku kalau nadam nafaat juga bagi ya, hadiah sedekah ke orang. Orang main tanya, tak ada kan maksud apa buku-buku masak hak maksud duk baca? Tak ada, banyak maksud dia kata hampa ambil semua lah. Maksud hampa baca saja ya, dia terang masak terdarah ada rumah. Sebab tu kadang-kadang orang yang ngajak orang masak, dulu ni kan ada orang kerja kemas selalu ngajak masak, laki tanya laki dia rumah, rumah dia duk masak lah, dia ngajak orang kan, rumah dia tak ada, dia goreng telur kan. Laki dia kata tak ada, makan masak macam-macam lemak-lemak, makan lemak-lemak, minum manis-manis, 5 tahun mati kau tu. La ilaha illallah. Maka soalan dia, siapakah pembunuh sebenar untuk seorang suami? Perempuan, orang isteri dia. Siapakah pembunuh yang sebenar?
untuk seorang suami. Isteri dia masak lemak-lemak, dia masak masin-masin, lepas tu ada lagi hak lepas makan pun dia masak lagi hak ni semua ada. Oh, makan 5 tahun tengok, tu dia laki dah macam Doraemon, porok-porok ya. Badan kecil, ada porok-porok badan kecil, tak ada kan? Tak ada. Jalan getih macam dengan apa ni. Dia kata dia 5 tahun mati kau tu, nikah pula. Dah lah nak abang kata ya, boleh hadiahkan buku, kitab, Quran, apa-apa yang bermanfaat. Manakala dalam membincangkan soal masjid pula, okey, bina masjid, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim mengatakan Nabi SAW menyebut orang yang membina masjid kerana Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina untuknya binaan yang seumpamanya di syurga. Kata setengah bukan masjid, dibinakan mahligai untuk dia di syurga. Ini tanpa mengira saiz masjid. Seperti dalam rekod Imam At-Tirmizi, orang yang bina masjid sama ada kecil ataupun besar, Allah akan membangunkan untuk dirinya sebuah rumah di syurga. Tu tak mahligai tu. Ya, tak kira besar kecil. Mungkin dia tak boleh bina besar, dia cuma bagi 10 beg saja apa ni simen. Dia bagi 3 lori pasir. Lepas tu dia bagi duit 1,000 untuk bagi kat tukang-tukang hak buat tu. Tu ialah boleh bagi, dia kata cukup untuk mengatakan dia dah bina masjid. Boleh. Selagi masjid itu digunakan, selagi itulah ia akan mendirikannya mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Habis tu kalau tak guna dah ustaz, kira pahala dia mati tak? Tak mati. Cuma pahala dia taklah banyak macam dengan masjid yang orang duk guna. Jadi kalau mana-mana masjid yang dah kita tak mau pakai, katok semua batu-bata dia, timbun balik dalam bangunan tu, tambun balik dalam bangunan tu, bubuh simen di atas, hancurkan. Kalau ada ayat Quran, tu kena jaga. Macam mana nak buat? Ayat Quran tulis di dinding. Kalau kita katok nanti ayat Quran tu bukan pecah semua tu, kikih dulu, kikih sampai hilang semua. Weh, kalau kumpul hak dalam bekas kikih tu, hak tu kan dia dah, hak tu dah hancur dah. Sebab tu ada orang tanya, boleh tak ustaz kek kita tulis bismillah? Kek Bismillahirrahmanirrahim, ditulislah ayat apa, ayat Quran, wal asri innal insana lafi khusr, ditulis di kek. Soalan dia, boleh makan tak kek tu? Tu sekali kita makan bismillah jatuh masuk dalam perut, dia terik penuh dalam perut ni. Makan dekat rengkung ya, bawah tak ada, campur dah bismillah dah, makan dia. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Kek yang tulis bismillah ke, kek yang tulis ayat Quran ke, makanlah. Aku nak makan bismillah sampai habis, makanlah sampai tangi je, masuk dalam perut habis, hancur, tak ada apa dah, boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau tak berani makan, bagi kat saya. Itu cara dia. Tak takut kalau lah tak berani nak makan, tulis dah. Nak makan tak berani, main bagi kat saya. Saya tahu nak buat macam mana. Kalau Quran, kalau masjid di dinding dia ada ayat Quran, kikih dulu, kikih sampai habis, baru pecahkan dia. Cara dia. Kalau ada kayu-kayu, tak boleh nak bubuh dalam bangunan, sebab kayu-kayu ni dia reput, nanti dia akan jadi masalah. Okey. Yang pertama sekali, kayu, atap, besi halang dia, nakur dia, apa dia lagi dalam masjid, kapet dia. Kapet tak mau dah, nak bubuh kapet baru. Syarikat mana tak tahu nak bagi kapet 3 inci setengah, sujud tak nampak dah muka, tak tahu hilang pergi mana, punya tebal kapet dah. Hak baru nak dapat tu, hak lama tu pun boleh pakai lagi lah. Nak macam mana? Yang pertama sekali, hukum dia kena tanya masjid-masjid yang berdekatan yang nak. Tanya dulu, masjid mana nak. Kami tak mau,
kapek ni kapek yang jenis besar macam ni kami tak mau, kami nak kapek hard slice kepis-kepin. Tak ada. Mau kapek macam ni dah. Oh, ada satu masjid depa nak bubuh di belakang untuk apa ni lah, milih ambil bagi. Boleh jual dah, tak boleh jual, bagi je. Sebab masjid dengan masjid tak apa. Habis tu tak ada dah, habis semua. Apa ni bumbung pun tak ada orang nak. Masjid mana pun tak mau dah bumbung, masjid mana pun tak mau dah kayu apa semua, bagikan maksah surau. Dekat surau. Doa. Dekat surau. Lepas tu surau pun tak mau dah. Ni atap jenis ni kami tak mau. Kami tak suka atap jenis ni, besi-besi alang-alang jenis ni. Kami tak boleh nak pakai, tak cukup panjang. Kami tak mau. Yang ketiga, jual lah kepada orang. Kalau boleh jual kepada orang ni untuk dia buat apa-apa hal elok lah, tak salah. Pergi buat apa benda tak elok pula kan. Jadi jual lah, dia kata dia nak buat tempat pos kereta dia. Boleh jual. Duit ambil, masuk dalam masjid. Dapat tak jariah orang lama dulu? Dapat. Jalan tak jariah dia? Jalan. Tuan-tuan jangan kata tak jalan. Lagi kata habis dekat tu lah jariah anak apa ni tok nenek kita, mereka buat masjid baru dah. Tak. Jariah tetap jalan. Cuma taklah pahala dia banyak sama dengan hak orang duk guna. Taklah. Tapi jariah dia sampai. Manakala rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan dalam hadis ini mempunyai kaitan dengan konsep wakaf. Mewakafkan harta untuk Allah SWT mempunyai tempat yang istimewa di sisi Islam. Tarif asal wakaf ialah sesuatu yang dibekukan manakala hasilnya disedekahkan pada jalan Allah. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, Umar bin Al-Khattab diberikan bahagian dalam bentuk sebidang tanah di Khaybar. Beliau pergi berjumpa Rasulullah SAW dan bertanya tentang apa yang sepatutnya dilakukan dengan tanah itu. Umar berkata, wahai Rasulullah, aku berikan sebidang tanah di Khaybar, sedangkan aku belum pernah menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah kamu perintah supaya aku lakukan? Nabi SAW menjawab, sekiranya kamu mahu, kamu boleh bekukannya dan berikan dalam bentuk sedekah. Artinya wakafkan. Lalu Umar menjadikan tanah itu sebagai sedekah dan menetapkan bahawa ia tidak boleh dijual ataupun diwarisi oleh anak cucu dia. Ya, dia abang kata jangan siapa-siapa medok tuntut dah harta Khaybar ni, kerana aku dah wakafkan dia. Siapa-siapa jangan duk pergi jual, kerana harta wakaf tak boleh jual. Berkenaan dengan sungai yang dialirkan ini merujuk kepada membina saluran air parit untuk digunakan oleh orang ramai. Mungkin kegunaan adalah untuk minuman, mungkin juga untuk pertanian. Semuanya dipandang tinggi oleh Allah. Termasuklah water cooler. Water cooler hak kita sedekah kat masjid, kat asrama anak-anak kita. Pergi tengok di asrama mereka, ada water cooler. Dia pergi tengok, oh tak ada apa lama bagi sebiji lah ke apa. Water cooler untuk budak-budak asrama. Jariah dia, setiap teguk ni peminum kita dapat pahala. Try tengok. Kalau ada water cooler satu, tambah lagi satu. Tapi elektrik ambil hak sekolah lah. Ayam ambil hak sekolah. Kita bagi water cooler je. Masuk tak dalam hadis ni? Ya, masuk dalam hadis ni. Terkadang terdapat kawasan yang susah bagi mendapatkan bekalan air, maka usaha membina telaga insya-Allah termasuk dalam maksud hadis. Yang orang nak bina telaga apa boring tu, kawasan yang tak sampai air. Contohnya di Al-Ustaz pun ada, di Al-Ustaz di Kedah pun ada ujung-ujung yang pressure yang tak kuat. Kawasan tu kawasan tak sampai air, dia pressure yang tak kuat. Ada juga syarikat-syarikat tertentu dan juga orang-orang perseorangan yang bawa mai apa ni cari air untuk boring tu, yang telaga tu. Korek telaga 2-3 biji rumah kawasan ni pakai telaga ni. Elok yang tu. Adalah berbau sikit lah dia punya pasir-pasir, tak apa boleh pakai. Kalau lah ada dekat rumah kita ada mata air apa, macam dengan saya pergi ke sebelah Baling kan, mereka buat sendiri je empangan. Syarat dia malam air jangan tutup. Air buka, dia semua rumah buka. Saya kata sembaziak lah. Dia kata tak sembaziak ustaz, kalau tutup pecah empangan atas sebab dia sebab. Nanti kami buka jugalah supaya air bergerak. Air tu sebulan RM2 kot air, sebulan RM1 lah. Banyak tak untuk orang servis, ya, orang jaga. Dapat lah, dapat. Setiap orang guna dapat.
Ya. Itu kata Nabi SAW. Terdapat juga kawasan yang susah untuk mendapatkan bekalan air, maka usaha membina telaga insya-Allah akan termasuk dalam maksud hadis ini. Mungkin juga kita tidak membina saluran baru, tetapi kita menggantikan saluran sedia ada yang dah uzur pun dianggap sebagai bagus dan efektif. Tengok-tengok lah pasal apa ayak pelan kawasan ni apa ni Tuan Haji, kita paip lama kot, tak ada siapa nak tukar. Amai, aku ada kawan seorang, dia ni apa ni toke paip yang baru tu, nanti saya suruh dia tukar, dan duit dia insya-Allah saya cari siapa-siapa tolong bagi. Tukar paip dalam kawasan tu semua orang pakai ayak merah dah. Dulu kan pelan lah, tak ada lah nak minum, tak ada lah nak masak nasi. Sekali nak basuh ayak masak nasi pun berasan dekat 15 minit baru boleh habis. Dia kata ayak turun macam ayak liok tu dia. Ayak liok banyak akhir dia dah turun cerok cik ya. Tukar paip turun banyak, membaziar pula. Tak tahu, pandai-pandai jagalah ya. Ni buka ayak basuh pinggan lebih daripada nak mandi gajah ni apa. Nak basuh pinggan ya, buka ayak cara basuh pinggan ya. Ni buka ayak keluar basuh pinggan sebiji. Tolong pesan saya kat anak menantu. Ni anak menantu hak muda-muda ni bukan dikira buka ayak tak basuh apa, basuh cawan. Ilallah, hang basuh cawan buka pelan sudahlah. Ni pak mentua mak mentua kedekut, bukan kedekut aku berkira, entah tak kira kedekut lain. Kedekut tak bagi langsung, kira ni dia berkira lah. Tengoklah cawan sebiji, pinggan sebiji, buka ayak punya derai. Baziak. Kadang-kadang kita kena kata hampa syok lah pakai ayak orang lain bayar. Kita yang duk bayar, dia buka ayak. Membaziak tau. Rasulullah sendiri pun kata macam tu. Kalau ambil ayak semayang dalam keadaan dalam rumah sekalipun kita buka derai, makruh. Makruh. Kecuali lah dalam sungai lain lah ya, kita ambil ayak semayang dalam sungai. Ini di rumah kita basuh pinggan sebiji, basuh cawan sebiji, tak payahlah buka kuat. Macam kita lah ada seorang jadi rumah, lampu buka 2-3 biji sudahlah dia hantam buka habis semua dengan lampu pagar lah apa semua buka. Buat apa? Membaziak je. Lampu pagar buka sebiji ya, tantang pintu pagar ya. Ataupun ada datang mana-mana yang kita rasa ni patut buka tentu je. Dah lampu kami semua automatik. Matahari jatuh je buka semua. Pasal apa? Pakai solar. Dia pakai kuasa solar. Solar ni dia kata siang dah terang, dah penuh full dah dia punya power dia. Malam buka ya. Tak boleh. Tetap juga membaziak. Kau kan. Pakai hak mana nak pakai sudahlah. Sang kat anak-anak. Hampa keluar daripada bilik tutup lampu. Dah ayah ni dia kedekut ke apa? Bukan kedekut aku kira. Pasal apa? Sampai tak kena bayar duit elektrik pun tak tahu. Ni kau hak kena bayar ni. Melengkung bayar duit elektrik je. Elektrik, ayak, Astro, Unify 1,000. 1,000. Hak tu saja. 1,000 tu kalau aku sedekah kat hampa pun makan kenyang kata. Tolonglah jimat dalam rumah. Ayak tolong jimat. Tapi jimat janganlah sampai kedekut. Ni beli hak paip yang jenis keluar kecil tu. Menantu main dalam rumah basuh pinggan 10 biji kat sejam baru habis. Sialah kat dia. Nu dengan pakai glow lagi, dengan sunlight lah, dengan apa. Nak pula mesin automatik. Mesin automatik dia ada masa untuk turun ayak. Kalau ayak slow, dia tak cukup ayak. Dia ada masa dia. Dia ayak untuk mesin automatik, tak apalah dia jalan macam biasa lah. Ni kita hadut basuh pinggan ni, maka kita anggap sebagai membaziak. Amalan terakhir yang disebut oleh Nabi SAW adalah sedekah. Sedekah sememangnya dianjurkan Islam. Nabi SAW menyatakan dalam laporan At-Tabrani, orang yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya daripada lapar, Allah Ta'ala masukkannya dalam sebuah pintu syurga, dan tiadalah yang dapat memasukkannya melainkan orang seperti dirinya.
Bagi makan orang lapar boleh masuk syurga. Perempuan, siapa orang lapar? Orang puasa. Orang puasa. Mana ada orang puasa tak lapar? Lapar. Jadi bawa suami dah mai, tak bawa kan? Balik pi trap kena dia tu. Buat macam ni. Dia dengar tak? Dia tak dengar. Orang lelaki jarang FB ni dengar. Kita je. Orang lelaki lain lah kan, jarang. Ramadan ni kalaulah ada belanja, ada gaji, ada duit, balik pi negotiate buat MOU dengan suami bang, untuk tahun ni buka puasa saya support, makan sok abang support. Cuba tengok dia nak kata apa. Alhamdulillah, lega aku. Pasal apa? Makan sok tak payah keluar banyak. Tu nama dia suami tak berapa cerdik. Dia tak tahu kita main mengaji dah. Bagi makan orang buka puasa, bagi makan orang lapar, pahala dia dapat syurga. Untuk tahun ni buat macam tu. Himpun duit bagi lebih sikit, ataupun nak bagi syoknya minta duit dia. Balik rumah kata abang boleh tak bagi sikit kat saya, lebih sikit. Pasal apa? Allah, Ramadan ni abang puan nak buat belanja, beli apa. Nak ingat mana? Adalah 1,500 ke 2,000 cukup lah. Tengok dia nak bagi lah. Ni dapat gaji ni. Kan? Dia kata tak apalah kalau macam tu. Lah macam ni lah bang, kalau abang bagi duit kat saya tak apa bang, saya terima. Cuma buka puasa abang tak payah fikir lah, saya yang atok semua. Makan sok je pakai duit abang, buka puasa saya cari campur duit saya sendiri. Boleh tak bang? Lega aku, tak payah fikir lah tahun ni. Puan-puan tahu tak pasal apa? Bagi makan orang lapar ni pahala dia besar sampai boleh masuk syurga. Orang yang memberi makan kepada orang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya daripada lapar, pasti Allah Ta'ala masukkannya ke dalam sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga, dan tiadalah yang dapat masukinya melainkan seorang seperti dirinya. Bagi makan orang lapar, tak kira lah puasa ke, orang jalan jauh ke, orang bulan tak puasa tapi dia lapar ke, ataupun perempuan kerja di restoran ke, meniaga mana-mana ke, jual habis dah, ada lebihan. Tanya kawan-kawan, ni yang pernah buat apa ni? Tak buat apa, kami nak sedekah ke orang. Sedekah kat aku lah. Lega, sedekah kat aku, kami tak payah kalut. Sedekah. Perempuan pergi cari tempat yang budak-budak, anak yatim ke, budak-budak tahfiz ke, apa ke, sedekah kat mereka. Habis mereka semayang terawih, mereka main rumun dalam talam. Dalam talam sudah, asal bulan minggan lelok. Hambung masuk dalam talam tu, susun pergi lelok. Mai adik-adik mai. Ni hari ni kakak bawa makcik bawa mai kat adik-adik ni. Hak yang pasar Ramadan, bazar Ramadan pekan kuah punya, depa tak mau. Habis dah. Makan. Puan-puan tengok depa makan macam mana. Jatuh yang mata kita perempuan. Depa lapar. Depa makan tengguk. Bancu hayak aja bagi kat depa. Makan budak-budak tu. Terima kasihlah makcik. Terima kasih banyak-banyak. Sedap bihun makcik walaupun tak masin. Tak apalah, makan apa. Bihun tak masin, makan. Budak-budak kan dikira. Jamu budak-budak, jamu orang tua mana senang. Jamu budak-budak lagi senang. Mereka tak cakap banyak masin ke, tak manis ke, tak wang ke, payau ke. Dia makan, dia tak kira. Orang tua-tua tengok, Allah. Tak lebih masin. Agonu pula, Allah tawak. Rasa macam dengan apa ni, ayam musuh tangan. Dia pun dia bisa makan ayam musuh tangan kot. Kuah sayur musuh pedas tak masin, dia kata ayam musuh tangan. La ilaha illallah. Ni bagi budak-budak tengok. Makan cerah. Kah dia buat. Selang 2-3 hari ada lagi lebihan makanan, pergi bagi makan. Pasal apa? Bagi makan orang lapar boleh masuk syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan orang yang melapangkan satu kesusahan orang beriman lain daripada kesusahan dunia, Allah akan melapangkan orang itu. Allah Ta'ala akan melapangkan orang itu satu kerumitan dan kerumitan akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah Ta'ala memudahkan. Ini ayat yang apa?
man satara an musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan, siapa yang menolong, maka nafi aunil abdi, ya. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan sentiasa membantu dan menolong selama mana seorang hambanya itu menolong saudaranya. Ini hadis ni. Allah akan melapangkan orang itu satu kerumitan daripada kemulitan akhirat, dan siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya dunia dan akhirat. Orang-orang yang menutup keaiban orang Islam, Allah Ta'ala tutup keaibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Ya, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah Ta'ala akan tolong seseorang hamba selama mana hamba tu tolong kawan dia. Jadi tolonglah orang sekali lapang. Baik, habis cerita tentang bab yang ke-9. Pesanan Imam Syafi'i yang ke-10. Kata Imam Syafi'i, takwa adalah pakaian kebesaran, hiasan akhlak muslim yang sebenar. Ia ibarat pokok zaitun, minyaknya membawa berkat, ia juga memberi kejayaan dan kemenangan. Imam Syafi'i kata minyak takwa dalam hidup seorang mukmin adalah hiasan akhlak dia yang sebenar. Takwa tu ibarat orang, takwa dia tu adalah benda yang paling berharga dalam dia. Macam pokok zaitun, minyak dia tu paling berharga. Ada ni tokey minyak zaitun dah, olive oil. Perempuan tahu tak, zaman dulu-dulu ni lampu pun buat daripada minyak zaitun, sebab pembakaran dia bersih dan dia tak berapa ada jelaga. Minyak zaitun ni mereka buat lampu, atas lampu tu dia ada satu besi besar ni, cermin, kadang-kadang ada cermin, kadang besi, kadang-kadang ada macam tin, dia bubuh di atas supaya api tu menyala. Di sini akan lekat jelaga dia. Jelaga minyak zaitun tu dia akan kikih ambil, masukkan di dalam bekas, mereka buat dakwat daripada jelaga minyak zaitun. Tak ada binatang yang akan ganggu, sebab dakwat dia tu racun. Sebab tu minyak zaitun orang tak rajin masak sangat lah. Tapi masak yang tak keluar, yang masak makanan kita duk masak ni tak apa. Biasanya orang Arab makan mentah. Jaranglah orang Arab, tuan-tuan perempuan bisa pergi Turki dah, makanan orang Turki bawa minyak zaitun mentah semua. Tak nak masak. Masak bukan hilang dia punya kelebihan, tapi mengurangkan. Sebab itu minyak zaitun dia makan mentah. Minyak zaitun hak perempuan beli tu, minum mentah ya, tuan masak. Minum mentah itu ya. Langgah itu ya. Bubuh macam kan. Tak saya tengok minyak zaitun hak yang asal tu. Kuat tu perempuan dia. Siapa-siapa yang kecil manis tu, pelan tengok bang secawan. Dia pun halus sang ni ya. 400 sang ni. 400 ringgit sang ni. Satu camca kecil minum setiap pagi. Tapi minum mentah dia tak minum. Sebab jelaga yang mereka menyalakan api, jelaga dia tu mereka kikih buat dakwat. Yang menatang-menatang haduk makan apa, buku-buku apa, gegat ke apa, tak makannya. Mati menatang tu pasal dia tak berani makan. Racun. Jadi orang dulu buat. Maka dikatakan minyak zaitun tu antara benda yang mahal lah, berharga lah pada pokok zaitun. Sebab itu dalam Quran sebut watin wazaitun. Satu orang profesor daripada, kalau perempuan nak boleh Google lah, profesor daripada Jepun, dia menemui satu jenis ubat untuk kurangkan penuaan. Artinya sentiasa nampak muda. Walaupun umur dah 60, kau pakai apa? Dia ada satu cara. Tak perlu doa-doa apa. 1 tahun makan satu biji
Satu biji buah tin kot dengan 10 camca minyak zaitun setahun cukup untuk menghalang daripada kita jadi tua. Try tengok. Saya pun nak try agak lah supaya saya tak nampak tua. Umur 60 pun macam 40. Ustaz nampak macam 40. Cara dia tu. Nanti saya habaq rahsianya. Apa dia? Makan buah tin dengan buah zaitun. Minyak tin, minyak zaitun dengan buah tin. Makan mentah, tak boleh makan masak, makan mentah. Setahun kot saya ingat saya, setahun makan 10 kali. Sebab dalam Quran sekali sebut ya buah tin, tapi zaitun sebut 10 kali. Dia ambil dari situlah. Perempuan carilah tengok dalam Google, saya jumpa tak mana tahu hari tu. Tapi dalam Mr. Google lah. Google. Carilah handphone. Cari kajian saintis Jepun tentang penuaan. Kalau tak kerti cari, balik rumah suruh suami cari. Kalau ayah hang tak mau, aku nak makan. Tuan depan tengok aku jadi muda ke tak? Ada. Dia kata memang hang muda pun awak isteri muda. Isteri muda. Laki dia tu nama muda. Laki dia nama muda. Orang akan tanyalah, ni bini siapa? Saya bini muda. Abang muda menikah berapa orang? Seorang je. Pasal apa? Bini dia lah, dia nama muda. Bini muda. Syok tak? Tapi yang bahaya kita kawan dengan suami dia. Pergi rumah, isteri dia sedekah pisang. Ustaz ni nak sedekah pisang ke? Terima kasih. Ni ada buah delima, hari tu orang sedekah kat kami banyak biji, nak ustaz ambil lah 2 biji. Terima kasih. Balik rumah agak-agak bini kita tanya apa? Abang ambil mana abang buah pisang dengan buah delima ni? Bini muda bagi. Bini muda bagi. Abang lah bini muda kan? Tak. Bini muda bagi. Kawan abang bini muda bagi. Isteri muda. Abang janganlah abang bini kasar sangat. Isteri muda bagi. Isteri kawan kita nama muda, isteri dia tu bagi. Allah, marah isteri bini kita kata aku lempar suat tu sampah pun tahu. Biar abang betul-betul sungguh isteri muda bagi. Pasal kawan abang tu nama muda, isteri dia tu nama isteri muda. Abang lah kat PA bagi. Bini abang muda tu nama PA. Abang lah kat PA ni abang kata isteri muda. Iyalah laki dia nama muda. Bahaya orang nama muda. Kata Imam Syafi'i yang ke-10, takwa adalah pakaian kebesaran dan hiasan akhlak seseorang mukmin. Ibarat macam dengan yang paling menilai pada satu orang laki-laki ialah takwa dia. Yang paling bernilai pada pokok zaitun ialah minyak dia. Tu perbandingan yang Imam Syafi'i buat. Takwa adalah lambang muslim sejati yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritalah takwa ni apa dia? Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dad li yaumir rahil wal ridha bil qalil, kata Sayyidina Umar. Takwa itu al-khawfu minal jalil, takut dengan Allah. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang Allah Taala turun Quran, hadis. Wal isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk hari kematian. War ridha bil qalil, kata Sayyidina Umar, engkau redha walaupun dapat benda yang sedikit. Dapat gaji sikit tapi halal, redhalah. Dapat untung sikit tapi halal, redhalah. Ada orang cerita kat saya, kami berniaga tak dapat untung banyak ustaz. Dia berniaga tepung talam. Hak yang cucuk duduk dalam tepung talam tu. Orang panggil apa? Hak yang orang bubuh dalam daun pisang tu. Apa dia? Bukan pegulung daun pisang tu. Tepung bungkui. Orang talam lah dah. Tepung bungkui.
Perempuan tahu tak orang Simpang Kuala panggil apa tepung bungkuih? Anak dara 2 sebilik. Sini pakai macam tu tak? Panggil macam tu tak? Panggil macam tu. Mereka yang tak tahu. Orang dulu tahu. Saya pergi beli kat makcik tu. Saya kata Allah Allah Allah, jual tepung talam. Dia kata ni bukan talam Ustaz. Ustaz pergi habak kat radio. Nama dia anak dara 2 sebilik. Kan dua inti manis duduk dalam sebilik dia gulung. Orang saya kata hak ni saya suka. Pasal anak dara 2 sebilik. Tepung bungkuih tu dia panggil anak dara 2 sebilik. Dia jual besar macam tu, boleh jual RM1. Tak. 5 rupang ya. Kata Allah Allah kau nak untung tak mana ni, daun pisang lagi ni, anak dara 2 orang duduk dalam sebilik ni lagi. Nak untung tak mana? Dia kata Ustaz, satu ni untung sekupang pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal orang hak beli tu bismillahirrahmanirrahim cukup untuk bagi pahala kat dia. Saya kata ninja. Niaga tarani untung sikit tak apa dah. Pahala dia besar. Dia susun panas-panas tu. Kita tak dalam perhati habis dah. Dia susun tengah-tengah panas tu. Bawa keluar main daripada raga dia susun sat dia orang beli. Anak dara 2 sebilik tu. Laku sungguh nak dara ke belah Simpang Kuala rupanya. 2 sebilik. Dalam satu tu bungkuih tu dia adakan 2 manis belah kiri satu belah kanan. Ni panggil nak dara 2 sebilik. Sat dia habis. Yang kedua orang Langkawi kalau tepung bungkuih paling sedap padang mak sirat. Siapa dia ada? Dia padang mak sirat. Tepung bungkuih dia. Ya Allah. Saya biasa makan sekali saya pergi cari. Tak dan kat saya boleh ke orang lain dulu. Rupanya tang tu pun sedap juga. Orang padang mak sirat. Tepung talam dia. Tepung talam lah, tepung bungkuih. Nak dara 2 sebilik. Untung tak banyak tuan-tuan dia. Untung dia sikit dia kata sekupang dalam 5 duit dia Ustaz. Cukup. Untung banyak tu pun. Pasal apa? Pasal orang baca bismillah makan. Saya tulis cerita dalam radio. Radio Kedah FM dalam sentuhan duha. Saya kata nak dara 2 sebilik ni tak perlu untung banyak, tapi cukup dengan orang bismillah bila nak makan dapat pahala hak orang buat. Puas hati tuan-tuan, puas hati. Itu nama dia ar-ridha bil qalil, orang yang redha walaupun sedikit. Tapi dia dah buat punya lama dah. Dia himpun duit nak pergi umrah tuan-tuan. Himpun duit nak pergi umrah. Kita hak kerja yang ada gaji ni pun belum tentu boleh himpun macam dia. Tak tahulah di rumah dia makan macam mana. Perasan baju dia duk pakai baju tu ya perasan. Baju dia berniaga lah. Baju tu pakai dulu bela dengan tudung hak saruk dia tu, tudung bawai dia tu. Tapi tak apalah kan. Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Dia berniaga. Tu dalam istilah bahasa takwa yang didefinisikan oleh Sayyidina Ibn Umar, ya. Ibn Umar dia kata 4 perkara: khauf minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal isti'dad li yaumir rahil, wal ridha bil qalil. Yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu taala dalam Quran dan hadis, sikap takwa kerap dikaitkan sebagai antara sifat mukmin yang berjaya dan berbahagia di akhirat kelak. Dalam khutbah Jumaat, kalau tak sebut takwa, batal khutbah. Ayyuhal muslimun ittaqullah. Kena kata ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa taqwahu, pun tak apa dah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup. Sah dah khutbah tu. Tapi dengan syarat rukun lain semua dah lah. Tapi kalau tak kata hak tu tak sah. Tingginya takwa. Nabi SAW pernah berkata dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam Tirmizi, bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada. Ittaqullaha haitsama kunta. Iringi setiap perbuatan dosa dengan amalan kebaikan yang akan memadamkan dosa itu, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak terpuji. Sedekah boleh menghapuskan dosa kecil, dosa besar tak boleh. Buat salah, buat silap, dosa kecil boleh terhapus dengan cara bersedekah. Dalam kitab Penawar Hati Syekh Abdul Qadir Mandili, dia kata dosa kecil ni ialah dosa yang boleh terhapus dengan istighfar. Kita buat dosa kecil, astagfirullahalazim, mencarut dosa kecil, jangan mencarut.
Nak pula bulan puasa, Ustaz mencarut. Ustaz duk sebutlah haram ke apa lagi lah jenis-jenis mencarut. Oh, orang Langkawi dengan orang kat belah Kuala Kedah pandai mencarut. Dah orang Kuala Kedah ni. Sekali dia mencarut, dia tak marah lagi baru mencarut. Kawan nak marah tu lari dah. Tak boleh dengar, tak larat dengar lah. Ya Allah, tak larat dengar. Ha, dia mencarut. Oh, mencarut dosa kecil. Jangan duk banyak mencarut, banyak dosa kecil. Dosa besar tak sampai lah, melainkan kalau mencarut kat suami, dosa besar. Pasal apa? Pasal dia jadi keadaan tu derhaka balik. Dia kata bodoh kat suami. Ayah hang memang bodoh. Dosa. Ada satu orang tu, tiap-tiap hari bini dia kata kat dia bodoh. Dia tak pilih kata bodoh, memang aku bodoh pun. Nak tengok bini dia muka macam mana, kata aku orang kan. Kalau muka lawa, tak lawa. Harap muka yang lawa mulut, tak lawa. Kan? Dia tiap hari mencarut kat lelaki dia. Allah tak lah nak buat apa, jadi orang bodoh. Ha, bodoh ni duduk di mulut, dosa. Sikit-sikit bodoh, sikit bodoh. Ayah hang, dia mana ni? Dia pergi market dulu lah baru main beg mak. Jadi orang bodoh memang macam tu. La ilaha illallah, dia kata lelaki dia bodoh. Dia dah satu hari, satu pun lelaki tu dia sepak isteri dia. Pasal apa? Pasal isteri dia kata bodoh tak apa lagi. Dia kata aku telah ambil lah bodoh-bodoh, memang aku bodoh pun. Tapi bila dia kata patut pun bodoh, rupanya mak pak dia bodoh. Kata mak pak aku yang sepak tu. Pang pak. Metri jumpa jebat agama padan. Jebat agama kata hang padan muka lu kata lagi kat dia. Awak hang sepak sekali, sepak dua kali dah. Ha, jebat agama tu pun. Ha, dia kata berdosa kata kat suami macam tu. Ini tak dosa kecil lah, tu dosa besar lah. Tamam. Yang kedua boleh dihapuskan dengan istighfar. Yang kedua boleh dihapuskan dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menghapuskan dosa kecil. Selawatlah banyak-banyak. Yang ketiga bersedekah, boleh menghapuskan dosa kecil. Yang keempat ambil semayang. Ambil semayang boleh menghapuskan dosa kecil. Komok, dosa mulut semua keluar. Basuh muka, dosa mata semua keluar. Basuh telinga, dosa telinga semua keluar. Basuh kaki, dosa kaki keluar. Basuh tangan, dosa tangan keluar. Ambil wudu, sedekah, ambil wudu, terhapus dosa kecil. Dosa besar boleh. Dosa besar hanya akan terhapus dengan cara bertaubat. Ya. Jadi itulah dia maksud dosa kecil. Dosa kecil boleh terhapus dengan cara istighfar, selawat, baca Quran. Dosa besar tak boleh istighfar melainkan dengan cara bertaubat. Ana nak tahu kok lagi ada orang tanya, hampa duk pergi mengaji tu ada tak ustaz habaq? Dosa kecil tu masuk apa? Dosa besar masuk apa? Tak tahu kau ustaz, tak pernah habaq pun. Yang aku faham dosa kecil ni kecil pada dosa besar, dosa besar ni besar pada dosa kecil. Dosa habaq tu aku berarti. Dia faham apa? Kau dia. Yang aku tahu dosa kecil ni kecil pada dosa besar. Yang besar tu besar pada dosa kecil. Pening juga tu. Yang kawan pergi duk habaq tu pun, yang kawan tanya tu pun kata, ya aku tak faham bela. Kalau hang jadi cikgu aku pasal lambat faham dak-budak kan. Macam najis pun dia kata najis ringan ti cicak, najis berat ti apa ni ti kuda berat banyak kan. Pun senang ya. Salah, tak betul pun. Jangan duk melawak nanti orang faham macam tu. Baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak terpuji, maka terhapuslah dosa besar, dosa kecil. Berdasarkan nas itu dapat disimpulkan takwa adalah sifat yang mendasari mukmin, artinya yang menjadi inti kepada seseorang mukmin. Yang tunduk dan patuh kepada Allah, ia tidak dapat dipisahkan daripada setiap detik kehidupan orang mukmin. Itu nama dia takwa. Malah takwa adalah lambang ketebalan iman dan simbol keteguhan Islam yang terpahat dalam hati seorang mukmin. Walaupun begitu, terdapat umat Islam yang belum memahami pengertian dan kepentingan takwa dalam kehidupan ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan takwa dalam hadis dinyatakan oleh Tabarani, sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, pasti dia dapat masuk syurga. Kemudian baginda ditanya, apakah maksud ikhlas itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu pada memelihara diri kamu melakukan larangan Allah. Takwa lah tu.
Ya, takwa ni disebutkan ialah orang yang meninggalkan larangan Allah walaupun larangan itu sekecil-kecil perkara, dan melaksanakan perintah Allah walaupun perintah itu sekecil-kecil perkara, apatah lagi jika ia sebesar-besar perkara. Larangan tadi, sebesar-besar larangan jangan buat, nama dia dosa besar. Sekecil-kecil larangan, dosa kecil, jangan buat. Kalau takwa satu lagi hak kata buat amal kebaikan walaupun kebaikan tu sekecil-kecil perkara, buat. Apatah lagi jika kebaikan tu besar-besar perkara, benda yang fardu kena buat. Itu nama dia takwa. Senang je nak faham takwa ni. Buat satu perkara yang Tuhan suruh, hak besar lagi kena buat, hak kecil pun kita buat. Pada dia kecil, Allah Ta'ala ada suruh buat benda kecil. Kecil ialah paku payung jatuh tengah jalan. Biar pergi, lagi ada aku tayar kereta siapa-siapa bawa pergi. Paku payung jatuh tengah jalan, kita boleh buang pun. Ya biasa lagi ada kereta-kereta mana ambil buat pergi, kena RM5 tampung tayar. Apalah salahnya kalau keh buang masuk dalam parit juga. Macamlah taman kita pun nampak je simple. Apa ni pokok nyok daun dia jatuh mai ke mai ke jalan. Kita patutnya kena buang. Pasal dia duk garu kereta orang, duk garu kepala orang. Kalau pokok nyok kita hat tu, dosa kita. Pagi-pagi tengok daun nyok, potong hak mana masuk ke jalan ataupun ganggu orang. Pokok bunga kertas. Dia duk sayang ke bunga tu, dia tak tahu duri tu duk cakok habis. Kepiah-kepiah pak lebay pergi duduk semayang. Dia kata aku berasa tadi aku pakai lebay pergi ke mana, tengok-tengok lekat ke pokok bunga mak lompiah. Yang mak lompiah ni pun kalau ia pun hangkarat lah buang pokok bunga kertas ni. Dia kata aku sayang bunga banyak. La ilaha illallah. Tu 3 biji dah kepiah lebay duduk tu. Kepiah lebay kawan tu sangkut di pokok bunga kertas. Pokok bunga kertas tu jolok mai ke berjalan. Potong walaupun kecil, pahala. Sebab dia boleh ganggu orang. Itu yang kata kecil-kecil perkara tu. Hak besar-besar lagi lah kena jaga. Sampai orang buat benda tak elok depan mata kita, tak tegur, tu benda besar, kita kena tegur. Walaupun begitu, terdapat umat Islam yang belum memahami pengertian sebenar dan kepentingan takwa. Okey. Jadi takwa ni dia akan membawa kepada hampir diri dengan Allah. Apa dia yang kita boleh membawa kepada takwa? Puasa lah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Puasa. Ya, puasa. Puasa akan membawa orang jadi hampir dengan Allah. Ya, dia rasa diri dia semakin akrab dengan Allah. Kita akan rasa hari demi hari, kita akan rasa macam seolah-olah aku kalau boleh setahun aku nak puasa. Pasal puasa ni kita rasa tak salah banyaklah dengan Allah. Bulan puasa ni kalau boleh mencarut jangan. Orang Langkawi dengar suara saya di sini dan juga hak dengar rakaman, tolonglah jagalah mulut kita, jangan mencarut bulan puasa. Siang pun jangan, malam jangan. Agak-agak nak mencarut, tutup mulut. Carutlah hati yang biar. Kod luar jangan. Duk biat kata macam tu tak elok kat suami, biat kata macam tu kat anak-anak. Anak-anak dipanggil baruah. Ni ayah hang tak bimbit pergi baruah tu tak balik dah bah. Balik sekolah, anak kecil dia dipanggil baruah. Ilaha illallah. Dia kata buah sangat, aku malas panggil man, aku panggil baruah tak. Carut tu. Ya, baruah lah apa, bahasa-bahasa kasar yang tak sedap didengar telinga, yang tak sesuai orang Melayu lah. Ringkasnya, takwa mengikut pengertian Al-Quran dan hadis adalah menunaikan segala amal difardukan oleh Allah SWT, meninggalkan segala yang diharamkan adalah pengertian umum takwa sekurang-kurangnya, perlu diketahui dan dihayati oleh umat Islam supaya dapat dilaksanakan dan diterjemahkan dalam kehidupan. Ibnu Abbas berkata, orang yang bertakwa adalah mereka yang sentiasa beringat dengan siksaan Allah apabila meninggalkan segala perintahnya. Oleh itu mereka tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, melaksanakan perintah dengan penuh kepatuhan dan ketulusan serta sentiasa mengharapkan rahmat, keredaan dan semua urusan yang perintahkan oleh Allah. Itu kata
Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata takwa ni orang yang sentiasa beringat, ni tak boleh, ni Tuhan marah tau, benda Tuhan marah. Tu orang takwa. Dia patuh sungguh. Dan dia kata, jangan. Hak ni jangan. Kalau hampa tinggal, dia jadi dosa balik. Buat. Pasal apa? Benda baik. Kalau benda hak tak elok, jangan try lah. Sekali pun jangan. Pasal apa? Pasal dia nak keluar dengan lelaki orang pergi makan. Jom Ustaz, nak pergi makan Ustaz. Pergi dengan siapa? Pergi dengan Bang Man. Bang Man reba ke? Tak usah, dia lelaki orang. Saya bisa kata kat satu orang perempuan, dia bini orang. Bang Man tu driver, dia nak pergi makan di satu tempat tu, dia tanya, Bang Man pergi mana? Pergi makan Ustaz. Dia aku nak tumpang. Tunggu Ustaz nak pergi tinggal barang. Dia nak tinggal barang di pejabat. Dia tanya, pergi mana? Makan dengan siapa dengan Bang Man? Abang dengan Bang Man tu sapi. Pasal apa? Hang tu bini orang, Bang Man tu lelaki orang. Bang Man tua dah. Dia ingat tua tak bahaya lah. Tua lagi bahaya. Dia lagi pandai. Hak muda-muda tak apa cerdik ingat. Tua ni lagi bahaya. Allah, tua tak nak dipah. Dah hampa pergi makan 2 orang je ke? 2 orang lah. Jangan buat. Hari tak jadi tak apa. Hari nak jadilah. Tut hang pi makan, laki hang keluar dengan kawan-kawan pi makan sama. Dia terak habis meja atas kepala hang. Laki hang tu ku kenal. Perongoi. Panas baran. Cemuru pait. Bini dia pun tak lawa terang mana pun. Tapi tak lawa pun lawa lah. Dia cemuru keluar makan dengan orang yang aku laki duk ada, awak hantar telefon main makan, duk keluar buat apa dengan dia. Walaupun tahu Bang Man tu baik, saya bisa kata, dia kata tak apa dah Ustaz, kita pegawai-pegawai ni keluar dengan driver api sampai Kuala Lumpur mana. Saya kata tak boleh, kena ada orang ketiga, bawa lah anak ke, bawa lah kawan ke. Pasal apa? Tak jadi apa-apa tak apa. Jadi apa-apa tengah jalan, aksiden ke apa ke, apa orang kata? Bawa bini orang tengok aksiden. Ataupun mati kereta tengah jalan, hujan turun lebat, pakat duduk 2 orang dalam kereta, daripada buat apa? Apa driver tua? Tua tak tua? Jangan. Saya kata tak usah. Jangan. Oh Ustaz, bahaya. Siapa? Aku kenal suami hang tu jenis penabaran. Saya dia jumpa lah, dia terak meja atas kepala, Datuk muka di mana? Malu ke orang lah pula. Dia tak larang, dia viral pula. Ni marah kawan dia, jangan kacau. Aku tengok ambil gambar ni. Dia cakap pula padan bawa bini orang, nampak? Dia gatal ingat. Padahal kawan tu tak gatal pun, nak pergi tumpah makan je. Viral habis, hantar habis, semua orang pekat tahu. Nak buat muka tahu nak. Na'udzubillah. Tak lindung lah. Okey, sentiasa beringat akan siksaan Allah, oleh itu mereka tidak akan meninggalkannya, sebaliknya melaksanakan perintah dengan penuh kepatuhan dan ketulusan, serta sentiasa mengharapkan rahmat dan keredaan dalam semua urusan yang diperintahkan Allah. Takwa adalah ilmu pengurusan diri. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila bertanya kepada Ubay bin Ka'ab berkenaan pengertian takwa, Ubay pun mengemukakan soalan kepada Umar, adakah tuan pernah melalui jalan yang penuh duri? Ni Ubay abang dia. Sayyidina Umar kata tak pernah. Lalu Ubay memberikan penjelasan, sudah tentu kita akan cuba mengelak daripada terpijak duri apabila melalui jalan itu. Begitulah makna takwa, dengan kita mengelak daripada melakukan benda batasan, melampaui batasan Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah memberikan yang tadi ni, Sayyidina Ali ke Sayyidina Umar? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah memberikan tafsir yang begitu menarik berkenaan takwa. Yang pertama, khauf minal jalil, takut Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dan istiqamah dengan segala perintah. War ridha bil qalil, redha dan merasa cukup dengan sedikit. Dan isti'dad li yaumir rahil, bersiap pada setiap masa bagi menghadapi hari mati. Saya kata Sayyidina Umar dah. Sayyidina Ali kata. Ni sebutlah Sayyidina Ali. Ya, ada 4 perkara Sayyidina Ali kata, itulah takwa. Sayyidina Umar kata mudah aja, kamu tak lari daripada pijak duri-duri itu.
maka itulah takwa. Artinya tak buat dosa walaupun dosa sikit. Dosa hak sikit-sikit dah yalah. Dosa nak buatlah. Ringkasnya definisi ini merangkumi 4 sifat utama yang melayakkan Muslim itu sebagai hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Oleh itu dapat kita simpulkan takwa itu lebih kepada maksud mantap mengukuhkan akidah ataupun ilmu pengurusan diri kepada Allah semata-mata istiqamah iltizam dalam menjunjung segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia bahasa dia, iltizam lah, mantap lah, apa lagi? Istiqamah. Istiqamah ni artinya continuous, berterusan. Ya, berterusan. Itu istiqamah, berterusan, in continuous, ya. Iltizam ni artinya dengan penuh keazaman, kekuatan hati, buat sungguh-sungguh, menjunjung segala kita perintah Allah SWT. Macam puasa lah, puasa dikatakan amalan yang boleh membawa kepada takwa. Ya, seorang itu akan jadi takwa bila dia sentiasa menjaga puasa dia. Puasa Ramadan ni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu digolongkan daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dihormati sekalian, ada soalan kah kaitan dengan puasa kah? Ada? Siapa-siapa nak tanya soalan kaitan dengan puasa? Siapa-siapa yang penat, lepas tu kena sedut ni gas, tapi dia penat sungguh lah. Kalau dia penat sikit-sikit makan ubat lah. Makan ubat sebelum sok. Makan sok tu, makan ubat siap-siap. Tapi kalau penat haji ni tak tahan dah, sedut inhaler tu, hukum dia harus boleh sedut. Ada dalam fatwa dia kata boleh tak sedut inhaler bulan puasa? Ni apa dia? Suntik yang mengandungi rawatan memberi tenaga. Suntik memberi tenaga batal. Maka drip glukos batal. Drip glukos batal. Menggunakan aimo pada mata tak batal, walaupun rasa pahit dia rengkung. Kalau kita titik mata kadang-kadang rasa pahit dia rengkung, tak batal. Menggunakan titisan aimo di mata tidak membatalkan puasa kerana mata bukanlah ruang yang terbuka. Begitu juga dengan memakai celak tidaklah membatalkan puasa, seperti fatwa Syekh Syarbasi. Pakai celak ataupun bubuh aimo ataupun titik ubat sakit mata, titik ubat sakit mata rasa pedih ada rengkung, tak batal. Suntikan melalui dubur batal. Dia nak berak tak boleh, dia ambil torpedo tu jolok masuk, nak bagi pecah dia punya apa ni, taik dia yang keras tu, tu batal. Tu batal. Buah torpedo masuk batal. Suntikan urat tidak batal. Suntik ubat, pergi ke klinik, doktor kata kena cucuk ni makcik, pasal makcik pijak paku. Tak boleh aku puasa. Puasa tak puasa, lagi kancing gigi seorang-seorang je noh. Cucuk tak batal. Suntik ubat melalui urat tak batal. Mengikut fatwa dikeluarkan oleh Jurnal Azhar pada tahun 1948, apa-apa yang sampai ke dalam badan melalui bukan rongga adalah tidak batal. Apabila seorang mencurahkan air ke dalam telinga maka batal. Dia ayak masuk telinga dia ambil ayak tunda masuk, dia retuk, batal. Terus duk tunda lah, biar dia keluar ambil raya. Tak keluar pun tunggu malam lagi lah. Pandai-pandai pergi duk mandi apa masuk. Berkenaan suntikan yang menggantikan makanan batal. Tapi kalau suntik ubat bagi kuat tak betul. Dia ambil apa ubat kuat apa dia, macam hormon ke apa jenis dadah ke, cucuk dadah lagi masuk kat mak bagi kuat lagi. Nak masak nasi, mak dia pun kuat tak kira lah, pegang dengan kayu-kayu hempuk tak kepala lelaki mati tu. Nak bagi kuat tak batal. Kenyang batal. Suntik ubat bagi kenyang batal. Suntik ubat bagi kuat tak batal. Sebab kuat dia bukan makanan. Dia sebut ni. Suntik ubat bagi kuat tak batal.
Ada pendapat batal puasa kerana dianggap sebagai makan minum, makanan itulah tadi. Okey. Puasa tak batal kalau debu jalan masuk dalam mulut, tak tahu. Kita duk gelak-gelak debu masuk mulut, nak buat macam mana kita? Boleh buat apa kan? Mana dia ni? Seorang yang sedang berpuasa, saya cari ni hak yang inhaler tu. Ada puasa kaitan dengan inhaler. Tak batal nah, dia harus pada orang yang orang yang penat, tapi guna kadar perlu saja ya, jangan guna lebih. Guna kadar perlu saja. Ya. Pakai bibir mulut ni, pakai gincu. Pakai gincu tak apa, tapi jangan telan. Pakai gincu, mai petang tengok bawah ni hilang. Pi mana? Tak tahu, mohong kalau tak tahu, telan lah tu. Jadi supaya selamat, tu tak pakai lah. Pakai mask. Tak nampak lah mulut cat kan, mulut kering kan, nampak tak nampak. Kalau pakai gincu dan gincu tu tak kena lidah, boleh ke jaga tak boleh kena lidah? Tak apa pakai. Tapi kalau tak boleh jaga, lebih selamat usah pakai. Takut sagi gincu tu dia kena tang lidah, mai waktu petang bawah ni dia hilang. Haus siap. Semua putih bawah ni tempat kita bubuh. Tang atas ni je merah. Soalan saya, pi mana? Tak tahu pi mana. Tak berasa apa pun, memanglah tak berasa. Hukum dia betul. Betul. Kalau nak pakai juga kena atas sikit pada bibir. Tamisai saya ni. Bawah tak ni, bawah ni supaya tak kena lidah. Nampak tak elok lah pula dah. Pakailah. Hak perempuan tak boleh puasa pakai. Bila boleh puasa tak sah. Ada ni. Ni dia muka surat 53. Hukum menggunakan inhaler di siang hari pada pesakit asma adalah dibolehkan kerana gas tersebut tak sampai ke dalam perut, tetapi sekadar pernafasan sahaja, dimasuk dalam paru-paru ya. Ini pendapat Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh bin Baz dalam perbincangan fiqh berkenaan perubatan kali ke-9. Begitu juga dengan pendapat Syekh Utsaimin dan juga Syekh Ibnu Jabrin yang mengatakan harus. Tapi bagi orang yang betul-betul perlu kepada inhaler dan sedut kadar perlu saja, dah kata boleh sedut tak berhenti-berhenti, tak boleh lah. Sedut kadar perlu saja, dah okey, dah. Tapi kalau hak penat sikit-sikit tu jenis boleh berjaga, makan ubat pada ketika sahur, tu lagi selamat. Selamat. Okey, apa hukum cuci buah pinggang? Orang yang sakit buah pinggang yang dinasihatkan berbuka oleh doktor tidak perlu qada, sebaliknya diberi makan orang miskin setiap hari dengan secupak beras. Tetapi sekiranya penyakit hilang, wajib qada. Dia dah tak boleh puasa sebab dia satu hari kena sekali ataupun sehari 2 kali cuci buah pinggang, cuci darah. Apa orang panggil? Hemodialisis. Jadi hemodialisis tiap-tiap hari batal. Jadi dia boleh kena qada ke? Tak payahlah qada bila nak qada. Dia sakit tak tahu berhenti. Jadi bayar dia ambil darah tak batal puasa, makruh. Jadi derma darah bulan puasa makruh. Siapa yang dah darah banyak, lepas tu pusat kesihatan pun mailah ke tempat kita, minta maaf lah tuan-tuan puan-puan, kita punya stok darah di hospital Langkawi ni makin kurang, minta lah puan-puan bulan puasa siang hari mailah. Oi tak boleh, kalau ustaz mana atau kata batal? Tak batal. Kalau membawa kepada mudarat baru dilarang. Tapi kalau tak bawa pada mudarat, makruh je. Tak salah. Cabut gigi. Hak zaman kita PKP dulu ni, kita jolok itu tak betul. Pasal satu keperluan mendesak. Lah tak boleh lah, tak ada apa-apa dah, saja saya seronok duduk jolok pula. Ambil hak alat tak boleh lah, betul dah. Hukum menukar atau mencuci darah bagi pesakit buah pinggang adalah batal puasa. Ya. Meletakkan minyak atau sesuatu pada gigi yang sakit, kadang-kadang terasa macam berangin dia. Dia tidaklah batal. Tapi jangan telan minyak tadi ni, biar duduk kat gigi, ludah, lepas tu kalau boleh basuh.
homo. Ya. Cabut gigi bulan puasa tidak batal. Seperti pendapat Syekh Utsaimin, ini juga pendapat mazhab Hanafi. Cabut gigi tak batal. Cabutlah perhabis pun. Aku nak taruh bulan puasa ni nak cabut perhabis ambil berkat, cabut. Cerai bulan puasa jatuh tak? Tu. Mak hang tunggu aku nak cerai bulan puasa esok. Sebab ambil berkat. Puasa doa mereka lah. Tapi jatuh tetap jatuh. Tapi tak usahlah duk kata bulan puasa nak cerai, nak ambil berkat. Nak ambil berkat bulan puasa nak cerai. Merapu tak ketahuan lah. Berbekam bulan puasa makruh. Okey. Menderma darah tidak batal. Tadi ada dah menderma darah. Suntikan glukos pada siang hari di bulan puasa membatalkan puasa kerana ia adalah makanan. Inilah fatwa Syekh Atiyah Saqar. Lagi pada hari. Ini ada satu fatwa panjang sini ya, tentang orang perempuan makan ubat tahan haid. Orang perempuan tak digalakkan makan ubat tahan haid, kerana haid itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi orang kata fitrah. Dia ada fatwa orang perempuan tak digalakkan, tapi taklah berdosa. Tak jumpa banyak Ada lagi tuan-puan yang saya terlepas kalau tuan-puan nak sebut. Makanan yang afdal dimakan pada berbuka ialah kurma yang masak atau kurma kering. Kalau tak ada, cari makanan manis. Hak nak darah 2 bilik tu pun boleh. 2 bilik. Tempat berbungkui. Melewatkan makan sahur adalah sunat. Sahur bermula daripada waktu selepas tengah malam. Mula sahur waktu selepas tengah malam. Kalau macam 2 pukul 3 boleh dah. Tapi yang bagusnya pukul 4 itu bagus. Tapi jangan lewat sangat sampai rapat dengan subuh. Lepas orang tak bang lagi. Jangan. Tok bila sakit perut masuk dalam jamban dia tak bang. Jenuh tunggu kita yang kita duk makan bersepah tok bila tak bang lagi. Padahal subuh masuk dah. Batal. Okay, menggunakan ubat gigi pada siang hari lebih afdal ditinggalkan, ditakut sagi kita rasa. Tapi berus gigi waktu pagi tak apa. Waktu apa ni gelincak matahari. Okey. Waktu bersiwak, hukum bersiwak atau berus gigi selepas gelincak matahari adalah makruh. Berenang di laut atau di kolam bagi orang yang berpuasa tidak batal, tetapi jika masuk air dalam telinga batal. Tapi kalau tolong orang jatuh dalam sungai, kita nak kena pergi tolong, wajib kena tolong. Ataupun kita kena berbuka dulu. Kalau aku tak buka puasa, aku tak larat ni nak tolong dia ni, buka. Ni habang kata minta maaf lah no, puasa tak boleh tolong, hang tenggelam pun tenggelam lah, tak boleh. Kita kena batalkan puasa lah. Artinya kita terjun juga kot mana pun, tolong dia. Ataupun sebelum nak terjun makan dulu roti sikit nak pergi kuat lagi nak tolong dia, boleh buka. Harus berbuka dan wajib qada. Tengok orang tua-tua biar kalau muda aku terjun dah, tak boleh lah, atau pilih kasih. Okey, ni dia. Mengambil pil penahan haid kerana ingin berpuasa penuh pada bulan Ramadan adalah dibolehkan, tetapi afdal jangan mengambil dan kekal mengikut takdir Allah kepada wanita. Inilah pendapat Syekh Utsaimin. Pendapat ini juga seperti Dr. Rizaf Qaradawi yang berkata, pada pendapat saya sebaik-baik wanita itu mengikut sifat kejadian semula jadinya. Haid adalah sesuatu tabi'i dan tidak dapat dielakkan. Ia datang daripada Allah. Sekiranya wanita itu hendak makan ubat untuk melewatkan haid agar tidak datang di bulan Ramadan, hukumnya tidak mengapa, dengan syarat ubat itu tak bawa mudarat. Maka makan ubat tu lepas pada 2-3 bulan dia mai haid sampai 2-3 bulan pula tak berhenti. Laki dia kata pula, padahal mak hang ni haid jenis apa sampai 3 bulan ni, jenuh tunggu aku yang tak ada haid pun kena tunggu kat hang. Tak boleh. Kalau jadi mudarat tak boleh. Mereka boleh meminta nasihat orang-orang alim dan pakar nasihat doktor mengenai ubat. Menelan pil tersebut akan membolehkannya berpuasa genap sebulan pada bulan puasa, dan puasanya insya-Allah diterima. Tapi elok jangan. Okey. Suntikan dalam saluran kencing
disebabkan oleh dia tak boleh kencing. Dia tiap hari kalau nak kencing dia kena masukkan satu alat, lepas tu tarik pelan-pelan, air kencing tu akan ikut batal. Ambil darah yang sedikit tak batal. Okay. Itulah sikit soalan dalam kitab Ahkamul Fatawa fi Siyam. Sisa makanan celah gigi jangan telan, batal. Makan daging bakar semalam, sok malam lekat kot gigi, berih-berih tak keluar lagi daging bakar tu duk ada. Setelah tolak-tolak duk berasa macam daging bakar. Nak buang pun sayang daging bakar, mai telan, batal. Buang ludah, mahai pilah tara mana pun ludah. Pakai poliden hak bubuh kat gigi palsu tu tak batal, pakailah. Bulan puasa nak cakap sakit-sakit gigi terkeluar, sakit gigi terkeluar, sembang-sembang gebuk itu, wah, buh poliden tak batal, tak batal. Gigi palsu, piokok gigi palsu tak betul. Jangan telan je kawasan rongga mulut ni, rongga luar masuk tarengkung ni, hak tu baru kira rongga dalam. Jadi kalau apa aktiviti di luar rongga mulut kita tak betul. Rasa makanan, ludah, kumuk tak betul. Lupa pergi duduk mamah lah, nyap tak betul. Ludah, kumuk-kumuk ludah, boleh gigi tak betul. Apa dia? Muntah. Muntah dengan sengaja. Gigi palsu, dia nak muntah. Kalau pakai gigi palsu dia nak muntah. Kalau muntah baru batal. Masa nak ukok tu, daripada ukok-ukok rasa macam nak muntah, tak batal. Tak batal. Muntah baru batal. Tu pun tak sengaja. Kalau sengaja baru batal. Dia dah orang habang. Jangan duk tengok tik kucing. Kalau tengok tik kucing dia muntah. Anak dia pergi habang, mak depan ada tik kucing. Tik kucing tu memang kalau mak tengok mesti muntah. Mek aku nak tengok, batal. Kalau dia tengok-tengok muntah, weh, batal. Tapi kalau hak jenis muntah naik bot, tak batal. Dia duk habang dah. Aku kalau naik bot, langkah naik ya, kalau gedah batal. Apa ni muntah? Tak batal. Tu bukan dia. Kalau tak balik tak naik bot, nak balik Langkawi naik apa? Tak pakai, tak balik Langkawi bulan puasa. Tak boleh. Itu dianggap sebagai tak batal, sebab tu bukan benda yang dia buat-buat dan memang nak jadi. Ada orang perempuan dia tak boleh tengok orang kepala botak. Orang potong rambut nampak sikit-sikit dia rasa meloya, dia rasa nak geli rengkung, dia nak muntah, dia takut tak boleh tengok orang kepala botak, aku nak muntah. Suami dia tak pernah cukur rambut, nak muntah. Bini dia tak boleh tengok, dia rasa macam dengan rambut kecil-kecil tu duk garu tengkok dia nak muntah. Kalau hak tu terus duk tengok orang botak, muntah. Kalau cium suami bulan puasa tak batal. Tapi cium sampai menyebabkan kepada batal ni ialah dia bermesraan lebih lah, tu kemungkinan bawa kepada batal. Keluar air mani dengan sengaja batal. Tapi kalau mimpi, tidur mimpi tak batal. Kah ada lagi? Doa buka puasa. Doa buka puasa ada dua. Okey. Sekejap Ni dalam takwim hak baru, takwim buka puasa yang terbaru ni. Okey, doa buka puasa ada dua. Yang pertama, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minna. Macam tu. Fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita baca Allahumma lakas sumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada satu lagi doa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Baca hak satu tu yang Allahumma lakas sumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, satu. Yang kedua, zahabaz zam'a wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya'a. Itu pun doa buka puasa agak.
dalam seminggu lagi masa waktu Ramadan, Cik P tengok ke pejabat agama, mungkin pejabat agama awak balik takwim buka puasa, ambil. Tapi jangan semua pergi duk serbu pejabat agama lah. Saya pejabat agama kata, betul mana? Abang atas saya, abang. Naknya takwim ni saya yang buat. Gambar dah. Siapa nak tak? Dan saya hantar kat apa? Bagi nombor telefon lagi kat saya tembak pergi takwim ni. Ni takwim dah, takwim buka puasa tahun ni. Boleh siapa nak tak? Ambil dia pejabat agama besar, takwim A3, faham? Pakat di rumah, tiap-tiap hari nak buka puasa pergi baca tuan tu. Ada. Saya baca sekali nah. Zahabaz zam'a, azhabaz zam'u, zahabaz zam'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallahu. Macam tu. Ada dalam ni. Bagilah nombor telefon, saya tembak hantar kat kawan-kawan yang ada dalam ni. Ambil tak apa. Tapi dia ada takwim maghrib, apa dia? Imsak, maghrib dan imsak. Dua. Ambillah dalam seminggu lagi, perasan takwim tu sampai dah di jabat agama. Saya bagi kat setiap daerah 1,000 kot. 1,000 kot. Tak tahulah Langkawi bagi berapa, sebab Langkawi tak ramai. Dia kira daerah yang besar dia bagi banyak. Daerah yang kecil kami cetak pun 10,000 je. Okey. Itulah orang buka puasa. Dia ada dua lah, Allahumma klasumtu bika amantu dengan hak tadi. Ada dua. Doa buka puasa. Baca sebelum buka lah, jangan baca selepas. Kalau baca selepas taubat tak baca. Kenyang. Dan orang tanya saya, sesuai doa buka puasa sebelum ke selepas? Pada saya selepas buka lah kita baca kan. Tapi jangan. Ulama suruh baca sebelum tu ada pasal. Sebab tahu dah perangai orang Melayu. Dan mula kenyang. Bukan sakat doa tak baca. Laki dia pun dia tak nampak lah. Ayah hampir mana? Tu duduk belakang mak. Lah duduk tidur tang ni. Laki dia tak nampak, dia kenyang. Boleh? Boleh. Okay, insyaAllah. Jadi selamat berpuasa semua. Dan laksanakanlah puasa dengan penuh sempurna. Dan juga kalau bolehnya elak-elaklah pada benda-benda yang boleh merosakkan puasa. Membawang-bawang apa tinggal Ustaz. Handphone janganlah kerap sangat. Tengok gambar orang masak sedap-sedap, telur. Lepas tu kalau makanan banyak-banyak jangan hantar sangat kat kawan-kawan. Takut kawan-kawan tak ada duit nak buat. Mereka buka puasa makanan sikit. Mereka kecil hati tengok. Kalau hantar tak apa, dia hantar gambar. Macam hari jadi saya lah, mereka hantar gambar duit. Tak usah hantar gambar duit, hantar duit. Duit di bawah tu semua duit RM10. Dia gulung sok-sok tu susun kat bawah. Atas sikit tu tingkat kedua tu 50. Hak atas lagi 100. Dia hantar 3 tu, sok tu. Hantar buat apa gambar? Hantar duit mai. Ni hantar makanan kat depa, sian depa perkara tengok. Ibu-ibu ni maksud hantar ni tengok depa buka puasa abu 1 2 3 4 5 12 ibu. Apalah hampa makan mana duk ada rumah kita sudahlah tu kira maksud hampa orang kaya, depa orang Langkawi. Puak tu orang Balin belah Lesik mana nak ada makanan banyak macam kita. Jangan. Tolonglah ingat-ingat. Takut lagi orang lain kecil hati depa. Kalau setakat bubuh aja hampa makan apa semua tak apa ya. Jaga-jaga ni. Bulan puasa pun kena bagi dia puasa samalah. Jangan buat macam bulan tak puasa. Baik, sekadar itulah saja. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Kalau bulan Ramadan ada kuliah, InsyaAllah ramai bulan Ramadan. Kita boleh soal jawab je lah. Bulan Ramadan soal jawab je. Perempuan ada masalah apa, tanya ya, ada orang perempuan yang setengah tu ni tak ada nak puasa atau ni ustaz nak bayar pediah kira macam mana, ganda 2 kali. Puasa tak ganda, pediah kena ganda ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واردنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.